Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada anda yang sudi mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Okey, untuk episod kali ni, Syafa nak kongsikan kepada anda 3 kisah seram yang berbeza, iaitu kisah seram pengawal keselamatan, kisah seram warden asrama dan juga penggali kubur. Tapi sebelum tu, kalau anda mungkinlah baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ni, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey, untuk kisah yang pertama, Syafa nak kongsikan dengan anda pengalaman seorang pengawal keselamatan yang menjaga satu kawasan perumahan yang baru, di mana kawasan perumahan ni dia asalnya ialah hutan yang telah dirata, ditebaskan semua, dibinalah kawasan perumahan elit ni dekat kawasan tu. Dan masa pengawal keselamatan yang nama Din ni bertugas baru lagi kawasan tu diduduki, tak penuh lagi, lebih kurang 10 ke 12 keluarga saja yang baru masuk berpindah ke kawasan tersebut. Jadi satu malam lebih kurang pukul 12 macam tu, dia keluarlah daripada pos pengawal untuk isap rokok. Masa dia tengah isap rokok, mata dia ni orang cakap dia sambil isap tu dia tengoklah ke kiri kanan kan. Kot-kot ada sesuatu yang mencurigakan. Dia pun tengoklah, mata dia kemudian tertumpu dekat satu rumah. Satu rumah yang kosong yang hampir dengan pos pengawal. Dia nampak ada benda putih bergerak-gerak dekat depan rumah tu. Jadi dia cakap, takkanlah kucing orang buang dekat situ kan. Tatah ada orang buang orang, dia cakap bungkus dalam plastik putih. Ataupun kita cakap guni putih lah kan. Dia pun pergilah dekat sambil isap rokok, jalan, pergilah ke arah rumah tu kan. Dia nak tengok pastikan yang bergerak tu apa ni sebenarnya. Masa dia pergi, benda tu tiba-tiba berpusing ke arah dia. Bila berpusing ke arah dia, dia ni pun tengok lah. Bila dia ni tengok, rupa-rupanya pocong dan keadaan pocong tu, muka dia lebam-lebam tau. Muka dia lebam, lepas tu mata tak ada. Rongga mata yang kosong tu, ulat penuh dan ulat keluar daripada rongga mata pocong tu. Jadi dia ni pun, apa lagi orang cakap, langkah ataupun berlari tak cukup tanah. Dia lari masuk dalam pos pengawal. Dia tutup pintu. Sambil dia kunci tu, dia macam tercungap-cungap lah kan, sebab dia lari dengan keadaan yang sangat laju. Lepas dia laju, tak apa dah. Dia duduk sekejap. Okay, sambil dia duduk tu, dia nampak lah. Dia tengok lah daripada tingkap, sliding tingkap dia tu. Dia tengok, tak ada pocong. Okay, tak apalah. Dia cakap memang dia kata benda takut lah kan. Menakutkan betul lah kan bagi dia. Lepas tu masa dia tengah rehat tu, baru nak, orang cakap nafas tu baru nak kembali normal, tiba-tiba dia dengar macam bunyi tingkap pos pengawal tu diketuk tau. Macam dia kena ketuk dengan kuat kan. Dia ketuk dengan kuat, dia pun tengok lah. Rupa-rupanya pocong tu tengah sondolkan kepala dia, ketukkan kepala dia dekat tingkap pos pengawal tu. Dia ni apa lagi, dia cakap masa dia tengok tu, dia nampak tau ulat-ulat dekat mata lopong si pocong ni jatuh satu persatu. Dia ni sekali lagi penat tak habis lagi, nafas pun tak balik normal lagi, terus dia jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, tak tahu berapa lama dia ni pingsan, sampailah kawan dia Joe ni masuk shift pagi. Bila Joe ni masuk shift pagi lebih kurang pukul 6.30 macam tu, Joe tu dah sampai. Joe tu gerak lah dia. Weh Din, asal kau tidur atas lantai ni Din? Dia sampai dekat pos pengawal, dia nampak dia ni terbaring dekat atas lantai. Dia tanyalah, asal kau baring atas lantai ni? Tak ada, semalam aku nampak pocong lah. Joe kata, dah, kau pergi basuh muka kau. Masa dia tengah basuh muka dekat luar pos pengawal dia ada paip air. Dia tengah basuh muka, mesej masuk. Masa tu pakai SMS lagi, tak pakai WhatsApp. Bila dia tengok kat phone dia, Joe mesej, dia cakap, aku tak dapat masuk shift. Aku tak masuk shift pagi hari ni. Aku cuti sebab aku tak sihat. Nanti akan ada orang ganti aku. Dia ni terkejut dah. Tadi siapa gerak aku? Kalau yang SMS ni Joe,
So yang dekat dalam tu, siapa yang gerakkan aku? Dia pun buka pintu. Buka pintu yang tadi Joe gerak dia tu, tak ada siapa pun dalam pos pengawal tu. Seorang je. Sekali lagi dia macam lembut lutut. Dia lembut lutut, lemah gila lutut dia. Dia terus jatuh kan. Apalah dugaan aku kan. Dan sambil dia jatuh tu kan, apa dugaan aku. Kemudian dia ceritalah dia minta dekat orang yang menguruskan pengawal keselamatan ni. Dia minta untuk ditukarkan. Dan dia ni ditukarkan ke pusat membeli belah. Ditukarkan untuk kerja dekat situ. Okey. Kita terus sahaja ke kisah yang kedua. Kisah penggali kubur. Kalau kita tahu kisah penggali kubur ni, kalau orang yang kerja gali kubur ni, mereka lebih rasa benda yang menyeramkan bila mereka sedang menggali liang lahat dan semasa jenazah dikebumikan, ketika itu berlakunya kejadian-kejadian luar dugaan ataupun kejadian-kejadian misteri seperti satu jenazah nak dikebumikan, kemudian jenazah tu tak cukup dalam liang lahat yang telah digali ataupun telah dikorek. Tak cukup saiz. Kemudian sekali lagi jenazah dikeluarkan. Kemudian liang lahat tu diperbesarkan lah kan. Sebab tadi tak muat. Kemudian masih lagi tak muat jenazah tu dalam liang lahat. Kemudian apa yang diambil oleh penggali kubur ni, tindakan dia ialah dia keluar daripada kubur, dia menadah tangan kepada Tuhan, dia minta doa kepada Tuhan agar dipermudahkanlah urusan pengebumian, dan akhirnya jenazah tersebut muat di dalam liang lahat. Dan kisah yang Syafa nak ceritakan kepada anda ni ialah kisah Pak Majid ni, di mana Pak Majid ni dah lama sangat kerja sebagai penggali kubur. Dan pelbagai kisah dan pelbagailah kejadian yang berlaku semasa proses menggali dan juga proses mengebumikan jenazah. Dan salah satu kejadian yang lain sikit yang berlaku selepas, bukan semasa mengebumi ataupun menggali liang lahat, tetapi selepas itu, satu hari Pak Majid ni dia balik daripada tanah kuburan ni, dia rehat ni dekat depan rumah Pak Majid ni. Dia ada satu pangkin. Okay, so satu pangkin ni tempat Pak Majid ni berehat kalau dia balik daripada tanah kuburan lah. Sebelum dia masuk rumah, memang dekat situlah tempat dia rehat, tempat dia minum kopi. Jadi entah macam mana Pak Majid ni terlelap masa tu lepas asar lah. Dia terlelap. Sebenarnya Pak Majid ni dia tak pernah terlelap pun. Dia tak pernah tidur pun waktu petang. Tapi entah macam mana hari tu dia terasa letih sangat. Dia pun terlelap. Bila tengah terlelap tu, tiba-tiba dia mimpi ada budak tarik tangan dia berjalan dekat kawasan tanah perkuburan dan tunjuk satu kubur yang dipenuhi oleh air dalam mimpi tu. Kemudian Pak Majid ni pun tersedarlah daripada tidur. Lepas isteri dia kejutkan dia. Jadi Pak Majid ni pun mandi, sembahyang apa semua. Malam tu sekali lagi Pak Majid ni mimpi perkara yang sama, iaitu dia ditarik ke arah satu kubur yang dipenuhi air. Kemudian budak yang tarik dia tu cakap, "Pakcik, rumah saya penuh air, rumah saya banjir." Lepas pada budak tu cakap macam tu, Pak Majid ni tersedar daripada tidur. Dan esok pagi, selalunya rutin harian Pak Majid ni selepas subuh, lebih kurang 7 pukul 8 macam tu, dia akan pergi ke tanah perkuburan lah untuk bersihkan tanah perkuburan. Jadi dia pun fikir, bila sampai dekat depan tanah perkuburan tu, sebelum dia masuk tu dia fikir, ada tak kubur yang baru dia kebumikan dan kubur tersebut adalah jenazah kanak-kanak. Bila dia fikir-fikir, dia sambil berdoa lah kan, "Ya Allah, kau pemudahkan, kau tunjukkanlah aku apa sebenarnya yang kau cuba sampaikan melalui mimpi tau." Jadi macam mana Allah tergerakkan hati dia, yang mana dia terus pergi, Pak Majid ni terus pergi ke arah satu kubur kanak-kanak perempuan yang meninggal dunia demam panas, dan kanak-kanak ni dia meninggal masa dia tengah tidur. Kemudian
memang betul lah, kubur kanak-kanak ni dipenuhi oleh air. Sebab lepas saja kebumikan jenazah kanak-kanak ni, hujan turun dengan lebat. Dan Pak Majid ni pun tak sempat lagi lah untuk merapikan ataupun meranapkan tanah-tanah tu biar jadi lebih elok kan. Selepas daripada tu teruslah Pak Majid ni pun letak tanah bagi elok apa semua. Kemudian Pak Majid lagi tak mimpi dah budak tu. Okey. Untuk kisah yang kedua ni pula, masih lagi tentang kisah penggali kubur. Kali ni seorang penggali kubur ni, hari tersebut dia menggali banyak liang lahat ni, lebih daripada satu. Jadi dia agak letih lah. Selalunya kalau menggali liang lahat ni satu ataupun dua, tapi hari tu lebih pada dua. Jadi dia agak letih. Malam tu selepas paling terakhir jenazah yang dikebumikan pun selepas waktu maghrib. Lepas waktu maghrib, lepas selesai semua, si penggali kubur ni baliklah ke rumah. Bila dia balik ke rumah, dia tidur lah. Dia tidur tanpa dia mandi. Dia terlampau letih, dia terus tidur tanpa dia mandi. Dia bersihkan diri dia terlebih dahulu. Jadi bila dia tengah rehat, bila dia sedar, dia tidur sebelah kiri, kemudian kalih saja ke sebelah kanan. Dia buka saja mata, ada makhluk yang menggerikan tengah duduk dekat sebelah katil dia. Jadi penggali kubur ni pun rasa macam, adakah dia sedang bermimpi atau memang betul-betul dia nampak. Bila dia sedar, memang betul dia tengah nampak makhluk yang menggerikan. Tak tahulah macam mana menggerikan tu, tapi memang sangat menakutkan lah wajah makhluk yang duduk dekat tepi katil dia tu. Jadi dalam hati dia ni, teruslah si penggali kubur ni membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, sehinggalah makhluk yang menggerikan tu hilang ataupun gaib. Okey, kita teruskan saja ke kisah kita yang ketiga, iaitu kisah Warden Asrama. Yang mana kisah ni berlaku di akhir tahun, di mana semua penghuni-penghuni, pelajar-pelajar yang menghuni asrama ni balik ke rumah, kiranya hari terakhir lah sebelum cuti sekolah akhir tahun. Jadi macam biasa, ada seorang warden asrama ni, dia akan pastikan lah selepas Jumaat tu semua budak-budak dah balik, semua pelajar dah balik. Dia akan pastikan semua asrama ni dah tak ada budak-budak ni tinggal barang, ataupun ada masih lagi budak-budak yang sembunyi ataupun sesaja tak nak balik kan. Tapi warden asrama ni pun pergilah periksa semua, okey, tak ada masalah apa pun. Kemudian petang sekali lagi warden asrama ni melakukan rondaan untuk kali kedua lah. Kali ni memang betul dia nak pergi tutup segala pintu-pintu yang berada dekat dalam yang kat asrama tu lah. Nak tutup semua pintu, semua tingkap lah. Biasalah budak-budak lelaki ni, budak asrama ni terutama lelaki ni jenis macam kalau keluar tu, dia orang bukan jenis nak tutup pintu tau. Dia orang pun tak apalah. Ada asrama ni punya rumah, dia nampak tau ke arah asrama. Lebih kurang pukul 8.30 macam tu, ada asrama ni duduk dekat luar. Bila dia duduk kat luar, dia nampak lampu tandas ataupun lampu bilik air terbuka. Dia hairan lah sebab dia dah check tau, dia dah periksa semua kipas, semua lampu, semua dah tutup. Tapi macam mana lampu bilik air tu tak bertutup? Jadi dia pun masuklah ke kawasan asrama. Dia naiklah ke kawasan asrama. Dia naik ke tingkat yang ada bilik air yang lampu terbuka tu. Dia pergi. Bila dia pergi, kali ni tadi dia dah nampak lampu terbuka. Bila lampu terbuka, dia naik. Pergi saja, dia sampai saja dekat bilik air tu, terus pintu lampu bilik air tu terpadam. Dia pun rasa pelik lah kan. Dia rasa takkan ada budak nak mainkan dia ataupun siapa yang nak mainkan dia. Dia pun turun. Bila dia tengah jalan, dia jalan keluar daripada jauh sikit daripada bilik air tu, dia warden asrama ni pun dengar ada air terbuka. Air terbuka dengan kuat. Dia dengar saja pintu air terbuka dengan kuat, dia pun pergilah. Pergi, dia buka lampu. Dan apa yang dilihat oleh warden asrama ni ialah satu lembaga yang kepala terbelah. Kepala terbelah, nampak macam otak macam tu. Darah mengalir-ngalir, tengah membasuh tau. Tengah membasuh dekat tempat membasuh budak-budak pelajar-pelajar basuh baju. Dia pun rasa macam terkejut kan. Terus dia lari tau. Warden asrama ni lari kan. Dan dia cakap benda tu
tak pernah jadi, kejadian tu tak pernah jadi sepanjang dia jadi warden asrama. Dan bila kejadian tu berlaku, dia rasa macam lain kali kalau dia nak pergi periksa benda ataupun dia nak periksa kawasan asrama, bila asrama ni kosong, dia akan ajak pengawal keselamatan temankan dia. Kadang-kadang setiap orang tu tahap keberanian dia tu tak sama. Jadi kita tak boleh nak cakap perempuan ni penakut ataupun lelaki ni penakut. Sebenarnya tahap ketakutan seseorang tu terhadap makhluk halus tu berdasarkan individu sendiri, individu tertentu. Kalau setengah orang perempuan ni berani, setengah orang lelaki ni ada yang berani, ada yang tak. Macam tu juga perempuan. Kita tak boleh cakap lelaki ni berani, perempuan ni penakut. Tidak. Okey. Syafa nak berikan satu pesanan yang Syafa nak pesan kepada anda. Dalam kita meminati benda-benda seram ni, pastikan kita tak terlampau takut. Kita takut terhadap benda-benda misteri ni, ataupun terutama sekali hantu ni, melebihi kita takut kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hantu ni dicipta, ataupun kita kata jin lah, makhluk halus ni dicipta, kita manusia pun dicipta. Jadi kita tak digalakkan sangat untuk terlalu takut kepada makhluk halus. Tapi perlu ada sedikit rasa takut terhadap makhluk halus. Jangan terlampau berani dan juga jangan terlampau takut. Sebab sekarang ni banyak sangat video-video dekat TikTok, dekat YouTube. Tapi saya rasa dekat TikTok lagi banyak yang kongsikan tentang penampakan pocong dalam rumah, tentang tengah mandi dalam bilik air ada orang menyanyi. Sebenarnya jadikan apa sahaja yang anda tengok sebagai hiburan dan jangan terlampau fikirkan sangat. Dan masa tengok tu janganlah rasa takutnya. Jangan, just tengok saja, cuma tengok saja. Jangan fikirkan nanti aku masuk dapur, nanti aku nampak pocong, nanti kalau aku mandi dalam bilik air nanti ada suara. Tak, just tengok situ, habis saja korang tengok. Dah, habis situ-situ. Jangan terbawa-bawa. Kadang-kadang ada yang sampai termimpi-mimpi pun ada. Okey? Ini sahaja pesanan Syafa, dan setakat ini sahaja episod Seram Santai kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk tu dan kekurangan tu datangnya daripada Syafa. Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah, dikurniakan Allah rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik. Dan jika anda masih lagi ada ibu bapa, dan sekarang ni ramai yang tak dapat tengok ibu bapa dekat kampung sebab kita dilarang untuk merentas daerah dan negeri, Syafa mendoakan anda dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik. Begitu juga mak dan ayah anda yang berada di kampung, mak ayah mertua anda yang berada di kampung, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang, agar kita boleh lagi ataupun anda boleh berjumpa dengan mereka. Kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.